Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Alhamdulillah, hari ini juga hari Tasu'a ataupun 9 Muharram 1443, iaitu hari kita disunatkan berpuasa dengan kembar dia, iaitulah hari Ashura. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, sambungan kita dalam kitab Fathul Mu'in ini, iaitu kita masih lagi dalam rukun solat yang keempat, iaitu baca Al-Fatihah. Sambungan perbincangan kita, tuan-tuan yang ada kitab ni, warna hijau muka surat 79. Yang warna putih tu, dua-dua tiga tak jauh lah ke? Muka surat 72. 79 atau 72. Tengok, maka disunatkan. Baris yang ke atas. Maka disunatkan berta'awuz. Ini bahasa Arab kata sunat berta'awuz. Maknanya sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu makna sunat berta'awuz. Makna sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim bila selepas doa iftitah. Maka sesudah iftitah dan takbir, tuan saya kata takbir pada hari raya, iftitah, kemudian takbir, kemudian diikuti dia, maka disunatkan ia berta'awuz. Ta'awuz ni yakni baca auzubillahi minasyaitanir rajim dengan makna aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Berlindung Allah Taala daripada syaitan yang kena rejam. Walaupun dalam sembahyang jenazah, salat jenazah pun a'udzubillah, ta'awuz kekal. Solat jenazah ni dia solat ringkas, dia tak mau panjang dia punya bacaan. Tapi a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu baca dengan sir, yakni dengan perlahan. Bacaan a'udzubillah ni orang tak baca kuat. Yang berlagu a'udzubillah ni bila waktu kita nak baca Quran, majlis musabaqah, barulah dia punya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaupun dalam sembahyang yang jahriyah, bacaannya tetap dengan perlahan, walaupun solat jahriyah, yakni solat malam, solat subuh, maghrib, isya, Jumaat, hari raya, semua bacaan dia apa dia? Sirri. Bacaan dia sirriyah, dibaca dengan perlahan. Walaupun dalam sembahyang yang jahriyah, yakni sunat dibaca ta'awuz dengan perlahan, walaupun dalam sembahyang yang lantang, bacaannya seperti sembahyang maghrib, dan dalam rakaat yang pertama dan kedua bagi imam dan munfarid seorang dan seterusnya. Walaupun ia sembahyang duduk bersama-sama imamnya pada tiap-tiap rakaat, selama mana ia belum lagi memulai bacaan Al-Fatihah, walaupun dengan terlupa. Kita kena ingat, kalau kita sudah mula Al-Fatihah, dah baca Al-Fatihah, tak boleh lagi nak undur ambil ta'awuz. Sama juga isu ni dengan bila kita sudah baca Al-Fatihah, tak boleh lagi kita nak undur balik pergi baca doa iftitah.
Sebab kita dah langgar dah. Daripada yang sunat kita sudah masuk ke rukun, ke fardu, maka ketika itu tak boleh lagi kita undur balik kepada yang sunat. Itu kaedah dianya. Kenapa tak boleh baca tu jawab dianya. Sebab bila kita sudah berpindah dari rukun kepada rukun, tak boleh lagi kita undur ambil yang sunat. Boleh jelas itu kan? Walaupun dengan terlupa, Masya Allah. Dengan lupa sekalipun tak boleh juga. Dengan lupa sekalipun tidak dibenarkan. Kenapa? Sebab kita sudah masuk ke rukun. Dengan syarat kita nak baca ta'awuz tu, waktu tidak suntuk yang menyebabkan sebahagian daripada sembahyangnya terkeluar dari waktu kerana bacaan iftitah itu. Masya Allah, kita ada 3 minit je lagi. Waktu solatnya ada 3 minit, kita duduk sibuk dengan doa iftitah lagi, duduk sibuk dengan baca ta'awuz, maka itu tak boleh. Kena sabarlah, jangan duduk baca lah yang sunat-sunat tu, ambil yang wajib terus lah. Ambil yang rukun selalu. Juga selama dia tidak menyangka bahawa ia tidak akan dapat Fatihah dalam masa qiyam imamnya. Mana kalau kita baca ni menyebabkan kita tak dapat tak sempat qiyam dengan imam, maka jangan baca. Tak dapat Fatihah dalam qiyam imam. Kalau waktu suntuk dia pun sudah membaca Fatihah walaupun bismillah, dan kalau ia sangka tidak akan dapat Al-Fatihah sebelum rukuk imam, maka tidak disunatkan ta'awuz. Dan walaupun ia mula membaca Fatihah itu dengan terlupa, tidak sunat juga ia membaca ta'awuz. Ini dia panggil kategori kita tidak digalakkan, tidak disunatkan lagi membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab kerana tadilah sebab-sebab yang telah disebutkan itu. Dan dalam rakaat yang pertama, sunat muakkad membaca ta'awuz. Dan makruh meninggalkannya. Maknanya sunat ta'awuz ni, sunat, bukan wajib. Tapi sebagaimana dalam Quran tu, idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila membaca Quran, mula dengan a'udzubillah. Mana minta perlindungan dengan Allah Ta'ala dulu. Di sinilah tempat dia yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya kita baca a'udzubillah tu di mana? Setelah kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, kemudian sebelum pergi ke Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada sebahagian imam tu dia baca belum angkat takbir tu, kita kata itu belum kena tempat. Waktu sebelum akad takbir, kerja al-fadhi tuan imam membetulkan saf. Betul saf. Pastikan jemaah dia semua tersusun baik-baik. Kemudian dia angkat takbir. Sebelum angkat takbir itu berpaling dulu, tengok makmum apa buat belakang. Sahnya sama dah. Penuh ke tidak. Tapi apa boleh buat, sebahagian daripada imam ni sebelum angkat takbir dia tak tengok pun makmum belakang. Betul sah, dia duduk tengok ke depan. Kemudian duduk baca auzubillahi minasyaitanirrajim 3 kali. Bahkan adanya baca Quran auzubillahi sampai sudah surah pun ada. Itu tidak ada dalam sunnah cara kaifiat yang dibuat itu. Yang adanya ni, yang adanya ini. Apa dia ada? Adanya kita kena masuk dalam solat dulu. Kemudian baru kita ta'awuz, kita baca auzubillah sebelum al-Fatihah. Baik, kalau ia terlupa ta'awuz dalam rakaat mula-mula. Kita terlupa rakaat yang pertama. Dia sepatutnya dalam rakaat pertama sunat muakkad. Membaca ta'awuz itu dan makruh meninggalkannya. Kalau ia terlupa ta'awuz dalam rakaat mula-mula, hendaklah ia lakukannya dalam rakaat yang kedua. Dan kalau terlupa dalam rakaat kedua, buatlah rakaat yang ketiga. Mana jangan terpahlah, jangan semua 4 rakaat tu terlupa belaka. Ni solat jenis apa ni, semua rakaat dia terlupa belaka ni kan. Orang panggil, yalah,
Sah solat, bukan tak sah sebab dia termasuk dalam perkara sunat. Bukan dalam perkara wajib. Tamatlah isu ta'awuz. Sekarang ni kita pindah pula kepada isu wakaf. Dalam kaedah kita baca Fatihah ni kita kena berhenti satu ayat. Itu yang terbaik. Dan disunatkan wakaf lepas tiap-tiap ayat Al-Fatihah. Di dalam kitab kita ni kata sunat kita wakaf setiap ayat. Sehingga pada akhir bismillah itu pun disunatkan wakaf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap ayat berhenti-berhenti. Khilaf bagi satu golongan ulama daripadanya, yakni daripada Al-Fatihah itu. Mana dia ada ulama kata boleh teruskan. Tapi dia dalam kitab kita ni pilih berhenti satu ayat. Walaupun ayat itu berhubungan dengan ayat yang selepasnya dari segi maknanya. Misalnya ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan dia berhubung dua tu. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat. Berhubung. Tetapi diwakafkan juga selepas al-mustaqim itu sebagai ittiba', yakni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya elok di Fatihah ni jangan orang panggil jangan dikelangkabutlah, baca satu ayat. Setiap ayat kita berhenti. Gitu. Yang aula tu maknanya yang utamanya. Itu maknanya aula. Hendaklah orang yang membaca Fatihah dalam sembahyang itu tidak wakaf selepas an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Kerana di situ tidak ada wakaf. Maka situ bukan tempat wakaf. Dia terusnya pergi. Kerana ianya berhubung dengan apa yang selepasnya, ianya bukan akhir ayat di sisi kami. Mana pandangan ulama kita ni, situ bukan akhir ayat. Baik, kalau dia wakaf juga apa jadi? Maka kalau ia wakaf juga di tempat ini, tidaklah disunatkan baginya mengulangi ayat itu dari awalnya lagi. Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita napah pendek. Tak nak pergi tak boleh. Tak payah kita an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak. Sebab cukup dah sebenarnya. Dari sudut makna sudah betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitulah orang yang engkau bagi nikmat atas mereka. Kemudian kita sambung balik ghairil maghdubi alaihim, itu kumpulan lain. Tapi oleh kerana di satu ayat elok jangan di-break tengah jalan, kita lajak terus sampai ke waladdallin. Sesalah kita dari sudut wakaf. Kita pindah pula kepada apa yang sunat setelah waladdallin. Sunat dianya baca amin. Baca amin. Dan disunatkan ta'min. Iaitu ta'amin. Sunat ta'amin, yakni membaca amin. Baca amin tu dengan takhfif, dengan bacaan ringan. Takhfif dan mad. Amin. Tiada sabdu. Tiada sabdu makna jangan amin. Ini ada berlaku kes. Anda pergi solat sebuah masjid, imam baca pelik ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita pun tanya dia, Ustaz, kenapa baca ni? Kenapa ada sabdu sini? Amin gini. Dia kata ada qiraat, ada bacaan. Sedap juga. Rupanya dia bertukar dengan ayat.
Ayat al-baitul haram. Al-baitul haram. Amin situ bukan makna di sini. Itu amin dengan mana ay qasidina baitul haram. Orang yang berjalan menuju ke Kaabah. Itu maksud dia. Lari makna terus. Amin di sini dengan mana Allahumma stajib. Allahumma stajib. Ya Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenankanlah permohonan kami yang kita minta tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Itu permohonan. Setelah kita mohon, tamak permohonan, kita berkata amin. Semua makmum kata amin. Amin dengan mana Allahumma stajib. Ya Allah perkenankanlah permohonan kami yang kami minta tadi. Bukan amin. Amin dengan mana ay qasidin. Orang yang nak menuju ke sana. Ini kena betul lah kan. Jangan di sabdu ataupun syaddah ketika kita amin selepas Al-Fatihah. Ada dalam Quran, memang ada. Dia pun jawab, dia kata ada dalam Quran kira ni. Yo, kata tak apalah, kita tengok ayat lain tu. Alhamdulillah. Baik. Dan dengan takhfif, yakni tiada sabdu, dan dengan mat panjang, amin. Dan eloknya ditambah Rabbal Alamin. Amin Rabbal Alamin selepas, yakni selepas Fatihah. Walaupun di luar daripada solat. Itu bolehlah. Kalau di luar solat kita boleh katalah amin Rabbal Alamin. Tapi dalam solat kita tak jumpa pula riwayat tambahan itu. Jadi elok kita kekal setakat amin memadai, kerana itulah yang ada riwayat dia. Dan hadis nanti kita akan tengok di bawah. Nabi suruh kata, tak amin. Ditambah Rabbana selepas, yakni selepas Al-Fatihah, walaupun di luar daripada sembahyang, selepas diam sebentar, selama ia belum menyebut kata-kata lain. Selain Rabbighfirli, amin, Rabbighfirli, Rabbal Alamin. Jadi banyaklah dia punya. Yang kita naknya jadi bagi setelah kita tengok riwayat itu jelaslah kan. Amin ada dalam hadis. Baca-baca lain itu apa mana Rabbighfirli di mana ya Allah ampunkanlah dosaku. Yakni selepas amin itu ditambah Rabbal Alamin, dan bacaan amin itu patut dibaca. Selepas amin itu boleh tambah Rabbal Alamin. Ada dalam kitab, tapi kita tak jumpa dalam riwayat tu. Dan bacaan amin itu patut dibaca selepas Fatihah. Walaupun di luar daripada solat. Walaupun di luar solat. Maknanya kalau kita baca biasa Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Boleh kita baca amin walaupun di luar salat. Tak semestinya dalam salat. Tentang Rabbighfirli selepas waladdallin itu berdasarkan kepada hadis Hasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waladdallin Rabbighfirli. Ada hadis ini. Syuful hadis. Dia kata berdasarkan hadis Hasan bahawa Nabi bersabda, Nabi kita baca waladdallin Rabbighfirli. Dan kata dia punya syarah dia, wa yanbaghi annahu law zada. Baik. Dan sayugianya patut kalau ia menambah Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin lam yadurru. Kalau dia tambah lagi, ya Allah ampunlah dosa aku, dua ibu bapa aku, dan kepada seluruh muslimin, tidak mudarat. Baiklah. Hadisnya nanti kita tengok. Tidak mudarat dalam kitab I'anatul Talibin, itu dalam kitab syarah dia lah, I'anatul Talibin syarah. Baik. Cara bacaan macam mana?
Dan disunatkan suara jahar pada bacaan amin dalam sembahyang yang jahriyah, walaupun bagi hak makmum, kerana bacaan imamnya sebagai mengikutinya. Jadi bila kita solat kuat, solat jahriyah, setelah imam amin, kita boleh kuatkan juga suara kita, amin. Sebab imam baca tadi, doa-doa yang dibaca dalam Fatihah termasuk untuk kita. Karena itulah kita aminkan doa dia. Termasuklah doa lain, kalau ada orang berdoa tapi dengan doa yang suara kita dengar. Kita tahu dia cakap apa, dia doa apa, dia minta apa. Kita tahu dia minta apa, maka kita aminkan doa dia tu. Dia kata Allahumma ufirli, kita kata amin ya rabbal alamin. Boleh. Tapi kalau kita tak tahu, tapi kalau kita tak tahu dia baca apa, bagaimana kita nak ikut? Kalau tak tahu dia baca apa, bagaimana kita nak kata amin? Entah dia minta apa, tak tahu kan? Dia minta apa, kita pun tak pasti dia minta apa. Maka kita kata, kita tak boleh nak aminkan doa dia. Satu lagi kaedah, kalau imam tu baca untuk dia seorangnya, Allahumma ufirli, dia tak kata Allahumma ufir lana warhamna wa'afina, Allahumma ufir lana, Allahumma rzuqna. Dia baca seorang dia, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Itu juga kita tak payah aminkan, sebab dia baca untuk dia saja. Dia baca untuk dia saja, dia tidak baca untuk orang ramai. Ini kaedah kita amin. Baik, hadis yang dikatakan tadi, waladdallin, kemudian dibaca Rabbighfirli, itu mengikut Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah, dia kata hadza hadisun munkarun. Rawi dia nama Ataridi wa abuhu mutakallam fih. Maknanya orang kritik tentang kedudukan dia tu, hafalan dia tu. Itulah sebab tidak ada dalam kitab kita ni, termasuk dalam bacaan-bacaan waladdallin itu, kita kena kata Rabbighfirli. Kita berhenti setakat tu je. Waladdallin amin. Berhenti setakat tu. Tapi kalau kita di luar solat, kita nak Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat, dipersilakan. Dia ada acara dia di luar solat. Baik, kita balik semula kepada penjelasan kita. Dan disunatkan tadi, maknanya suara kita nak amin tu kena tengok suara kita kena kuat. Kena kuat suara dia tu. Dan disunatkan bagi makmum di dalam sembahyang jahriyah membaca amin beserta dengan amin imamnya. Jangan langgar. Ada setengah budak-budak ni, imam berhenti waladdallin, tarik nafas dia, amin kat belakang. Lah, sabar. Tunggu dulu. Imam berhenti sekejap, kita tunggu, ready. Bila kata amin, kita pun sekali dengan imam. Sekali dengan imam supaya kita boleh pahala. Baik. Mana dalilnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beritahu, Iza ammanal imam. Iza ammanal imam. Apabila imam kata amin, itu makna ammanal imam. Ay arada ta'amin, fa'aminu, kamu kena aminkan sekali dengan dia. Sebab apa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Kalaulah amin dia tu sekali dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas itu. Allah Taala akan ampunkan dosa dia yang lepas itu. Hadis ini dalam Bukhari Muslim, alhamdulillah. Jadi maka
tengok terjemahan dia. Maka hendaklah para makmum berkata amin. Maka sesungguhnya sesiapa yang bacaan aminnya berserentak, nak serentak sekali dengan bacaan amin para malaikat, diampunkan apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Bila malaikat amin, malaikat amin itu, takmin para malaikat itu adalah bermuafakat dengan masa takmin imam. Jadi muafakat dia takmin imam. Imam takmin bila? Imam takmin bila? Apabila imam amin, malaikat pun amin. Kalau tidak, kita langgar SOP nama dia. Langgar SOP. Jelas ke tidak? Baik. Adapun dosa. Tengok. Dalam hadis ini kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Dosa mana? Dosa mana diampunkan itu? Adapun dosa yang diampunkan itu, maka adalah dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa besar perlu pada taubat. Dosa besar perlu kepada taubat. Walaupun Ibnu Subki, nama Syekh Ibnu As-Subki, menyatakan dalam kitabnya Al-Asbah wan Nazair bahawa itu merangkumi dosa besar dan dosa kecil. Biasanya kalau dosa-dosa yang ampun-ampun ni, iaitulah dosa kecil. Dosa besar diperlukan kepada apa? Perlu pada taubat khas. Dosa besar perlu pada taubat yang khas. Dosa kecil dihapuskan. Baiklah. Dan pada kita tidak adalah yang disunatkan di amal serentak. Maknanya dalam mazhab kita ni, amalan yang sunat dibuat serentak bersama dengan imamnya, melainkan ini sahaja. Ini mana? Amin saja. Yakni yang disuruh serentak ialah amin saja. Tidak ada yang lain lagi. Hak lain-lain tak boleh. Iza kabbara imam fakabbiru. Bila imam sudah takbir, Allahu Akbar, kita takbir. Sudah takbir, maka dia pun takbir. Wa iza raka'a farka'u. Bila tapi dalam amin kita diminta serentak. Jadi kalau orang tanya, di mana ke tempat yang kita boleh serentak sekali dengan imam? Di mana ke tempat yang kita boleh serentak sekali dengan imam? Jawabnya ketika amin sahaja. Tuan saya kata, di sini sahaja, yang lain tidak. Maka hendaklah makmum membaca aminnya selepas amin imam. Diserentak amin makmum dengan amin imam. Maka hendaklah makmum membaca aminnya selepas amin imam. Bila imam memperlewatkan kata amin sampai keluar waktu yang disunatkan, maka makmum hendaklah mengatakan amin dengan jahar. Kita kata dulu, biar imam teringat. Mungkin dia terlupa kot. Dia kata apa ni? Apabila tidak dapat diserentak, maaf, kita terlepas hari punya baris awal. Apabila tidak dapat diserentakkan amin makmum dengan amin imam, maka hendaklah makmum membaca aminnya selepas amin imam. Contohnya dia tak dapat nak kata. Waktu imam amin, kita duduk batuk ke, duduk ada masyakkah ke, jadi kita kata juga lepas tu. Itu maksud dia. Maksud dianya, kalau kita tak boleh nak serentak bersama dengan imam, jadi kita kena kata, kita kena amin juga setelah imam selesai. Walaupun imam dah selesai. Tak boleh gugurkan. Maksud dia, tidak boleh digugurkan. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok lagi. Apa makna kalimah amin? Makna apa kalimah amin itu? Kalimah amin itu adalah isim fa'il dengan nama, yakni nama perbuatan yang bermakna mustajabkanlah doa kami ini ya Allah. Dengan mana amin, dengan mana Allahumma stajib.
Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan doa kami. Itu makna amin. Dibinakan dengan baris di atas nun. Amina. Amina. Dan dibaca dengan baris mati bila wakaf. Amin. Tak boleh hidup lagi. Bila wakaf, baca dengan mati. Tamaklah kita perbincangan tentang amin. Dua dah kita bincangkan. Yang ketiga, kita masuk satu lagi, bab tentang saktah. Awana saktah, berhenti seketika. Berhenti seketika. Awana berhenti seketika, tengok tuan-tuan, dia punya huraian. Far'un. Dalam kita Arab kata far'un, mana cabang perbincangan. Kita ada cabang perbincangan. Disunatkan bagi imam diam di dalam solat jahriyah sesudah membaca Fatihahnya. Sesudah dia baca Fatihah, sunat imam kena diam seketika, diam sekejap. Sekadar masa makmum membaca Fatihahnya. Maksudnya kita bila dia waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, imam berhenti seketika. Untuk apa imam berhenti seketika? Untuk beri laluan kepada makmum membaca Fatihah. Tengok ni dia kata, sekadar masa makmum baca Fatihahnya, kalau imam tahu bahawa makmum itu membaca Fatihahnya di dalam masa ia diam itu sebagaimana yang zahir. Biasanya orang baca Fatihah situlah. Lepas pada amin, kita akan baca Fatihah. Dan selama diam itu hendaklah imam menggunakan masa untuk berdoa atau membaca Quran, dan itu adalah lebih utama. Dia kadang-kadang bila kita, waktu kita berhenti diam sekejap, jangan diam saja. Kita bacalah doa ke, apa yang sepatutnya, ataupun kita ulang ayat yang kita nak baca tu. Kita nak baca ayat mana, kita ulang perlahan dulu. Kemudian baru kita boleh. Yang pentingnya ada masa seketika, sekejap, untuk beri laluan kepada makmum membaca Fatihah. Itu dia panggil saktah ba'dal Fatihah. Kata Syekh kami, Ibnu Hajar lah tu, kalau guru kami tu. Dan kini jelas bahawa hendaklah orang yang sembahyang itu meraihkan tartib. Tartib mana susunan ayat. Dan muala berturut-turut antara apa yang dibacanya dengan sir, dengan apa yang dibacanya dengan jahar, dan yang selepasnya itu. Jadi kalau kita contohlah, kita sewaktu kita tunggu makmum tu, kita baca yang perlahan. Kita nak kata apa? Kita baca Alam Nashrah lah kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi wa rafa'na laka dzikrak. Contoh, habis. Kemudian kita pun nak baca suara kuat, jadi elok sama ada kita baca balik yang ni ataupun kita baca selepas Alam Nashrah wattin. Jangan pergi undur ke wadduha pula. Itu maksudnya kita kena murai tartib dan muala antara apa yang dibacanya dengan perlahan tadi dengan apa yang dibacanya dengan jahar. Kena tartib. Dan yang selepasnya itu adalah kerana yang sunat adalah membaca ayat mengikut tartib dalam mushaf, susunan ayat. Dan mualaknya maknanya turutannya kena buat. Misalnya ia membaca setengah-setengah surah yang ia kehendaki secara sir pada masa makmum baca Fatihah, kemudian ia menyempurnakannya dengan jahar. Contohnya kita kata kita baca ayat tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din, dan kita baca dulu 2-3 ayat, kemudian habis betul kita sambut terus ayat tu. Jangan bagi hak lain pula. Itu maksud dia. Kemudian ia menyempurnakannya dengan jahar, dan dalam rakaat yang kedua ia membaca apa yang mengikuti surah yang telah dibaca pada rakaat yang awalnya dengan sir tadi. Dan kita sambung balik apa yang kita baca. Masa makmum baca Fatihah, kemudian ia menyempurnakan bacaannya dengan jahar.
Jadi kita kena ingatlah di situlah. Baik. Setakat mana kita kena diam tu setakat mana? Faidatun, ini faedah. Disunatkan diam yang ringan sekadar membaca subhanallah antara amin dan surah, dan antara akhir surah dengan takbir rukuk, dan antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, antaranya dengan baca auzubillah, antaranya dan bismillah. Maknanya setiap yang kita baca tu kena berhenti dia panggil. Saktah tu kena ada. Sekadar baca subhanallah, waladdallin, amin. Jangan terus pergi selalu bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Itu dipanggil sekadar saktah. Tapi kalau kita solat berjamaah, yang jahriyah ni elok imam berhenti seketika untuk beri laluan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Kalau kita baca tengah hari, tak bagi laluan, cuma kita sendirilah berhenti sendiri. Dia naknya setiap perjalanan kita dalam solat ni tidak gopoh-gapah, tidak kelang kabut. Maknanya kita berjalan secara perlahan-perlahan dengan tumakninah. Bacaan pun terutama sekali bacaan Al-Fatihah itu kan terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah SWT jawab, hamidani abdi, hamba aku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hamba aku telah puja aku. Ini maknanya kita buatlah satu. Itu yang dikatakan sunatnya elok kita ambil satu ayat. Tapi kalau waktu tarawih, sudah. Bukan satu ayat, satu surah, satu nafas, tarik dia kan. Yang sunahnya macam ni. Sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kata apa? Haza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Ini bagi dua di antara aku dengan hamba aku. Ayat atas tu semua puji Allah Ta'ala. Kemudian ayat bawah, barulah kita nak minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Baru kita minta. Barulah kita buat permohonan. Maka itu di antara hikmah kenapa eloknya disunatkan kita berhenti. Tidak kopo, tidak nak cepat, satu-satu ayat. Baiklah. Habis kalau kita tak berhenti, macam mana Tuhan nak jawab? Kita jangan duk tanya benda-benda yang gaib. Allah SWT, Nabi sebut macam tu dia punya format. Allah Ta'ala jawab. Bagaimana? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan pula kita, kalau kita tak berhenti, Tuhan tak boleh jawab lah. La haula wala quwwata illa billah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita dah belajarkan dalam ilmu apa ni? Ilmu sunnah Nabi ni tidak ada bandingan kita dengan Allah. Kita jangan faham. Bila ilmu perkara tentang Allah, kita jangan nampak kita dengan kita. La. Kita kena faham itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Itu hak Allah. Barulah kita tenang. Kalau main fikir kita ke pening kepala kita sampai cerah tak tidur. Macam mana ni? La. Maknanya setiap tempat kena diam. Dan berapa tempat kita kena diam tadi? Antara amin dengan surah, antara akhir surah dengan takbir rukuk. Contohnya kita kata kita sudah habis dah surah yang kita nak baca, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jangan terus Allahu akbar. Ni ada setengah imam ni masya-Allah kelang kabut. Wa tawasau bil haqq wa tawa tu tangan dua-dua naik dah nak rukuk. Lah. Tunggu sekejap. Tamat surah barulah kita Allahu akbar rukuk. Itu baru betul. Ni nak kelang kabut kenapa? Dan antara takbiratul ihram dengan doa iftitah sudah dulu. Allahu akbar. Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati. Dan antara doa iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan antara ta'awuz dengan bismillah. Dan
disunatkan membaca satu ayat atau lebih, dan yang aulanya 3 ayat selepas Al-Fatihah. 3 ayat ni surah apa je 3 ayat? Banyak di antara surah-surah kita ni pendek-pendek ya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba kan. Apa lagi yang pendek? Wal asri inna a'tainakal kautsar. Satu surah tu. Maknanya paling kurang kita elok kita baca 3 ayat. Baiklah. Isu bacaan ayat ini kita akan sambung dalam siri yang akan datang kerana dia banyak lagi. Tanda tuan-tuan, tajuk yang akan datang ini cara-cara membaca surah di dalam salat. Kita nak baca surah pendek ke surah panjang? Nak baca separuh ayat sini ke separuh ayat sini? Bagaimana caranya? InsyaAllah kita sambung di dalam perbincangan kita dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.